betulkan ke kanan sikit. Kiri mungkin. Okey, cantik. Buat apa tu, Ria? Cikgu, saya pernah ni tengah betulkan plasma TV ni, cikgu. Abang, tolong Okey tak? susun sengitkan. Okey. Macam dah okey dah, ya? Okey. Macam dah okey, cikgu. Okey, baik. Control room, hidupkan plasma. Wow. Cantiknya. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang saksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat, kita masih lagi belum menang dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayuh, terus patuh pada SOP. Kemana jua anda pergi, apa jua yang anda lakukan, jangan lupa pakai pelitup muka, face mask anda dengan betul. Penjarakan fizikal kena jaga kita bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali cuci tangan anda. Gunakan sabun dan juga air selama 20 saat dan pakailah gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini dia akan bersama-sama dengan seorang guru bagi slot tahap 2, okey, mata pelajaran pendidikan seni visual. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Baik, anda dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan guru kita. Dipersilakan masuk, Cikgu Siti. Ya, Assalamualaikum, Ria. Waalaikumsalam, Cikgu. Berbesar hati sungguh saya hari ini, Cikgu Siti dapat bersama-sama dengan saya. Dan mungkin sebelum tu, Cikgu, kita boleh memperkenalkan diri dulu untuk murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan, Cikgu. Assalamualaikum murid-murid semua di rumah. Nama Cikgu Siti Nur Fatihah binti Nasir Hassan, mengajar di SK Sultan Hishamuddin Alam Shah, Kuala Lumpur. Ya, Cikgu telah mengajar selama 7 tahun di sekolah tersebut. Okey, baiklah, pengalaman yang saya rasa cukup panjang ya, Cikgu. Dan mungkin hari ini kalau kita tengok, Cikgu, apa kaitannya kita punya... Okey, Ria, Cikgu akan silakan, membuat Cikgu. kaitan gimmick tadi. Di mana Ria dan seorang abang tadi menyusun kita punya skrin tadi. Kenapa kita buat gimmick sebegitu? Sebenarnya ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu menggambar teknik mozaik. Kalau kita tengok TV dekat skrin kat belakang ni, susunan dia bersebelahan. Ada 1, 2, 3, 4 TV yang telah disusun bersebelahan. Tapi dia cuba tengok skrin kat belakang tu, adakah disusun secara bertindih? Tak, Cikgu. Tak bertindih. Okey. Ria cuba tengok, ada tak sikit-sikit ruang? Ada lagi, Cikgu. Sebenarnya apa yang Cikgu cakap pada Ria tadi ialah maksud mozaik itu sendiri. Iaitu Cikgu ulang semua, mozaik ialah proses menyusun secara bersebelahan. Tidak bertindih, tetapi ada ruang di antaranya. Okey, itulah maksud mozaik, Cikgu. Dan mungkin standard pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu, untuk murid-murid yang sedang menonton. Hari ini, murid-murid di rumah, kita akan... pertama sekali kita akan belajar bahasa seni yang terdapat dalam proses menggambar teknik mozaik. Seterusnya kita akan mengaplikasikan bahasa seni untuk menghasilkan karya. Dan seterusnya kita akan hasilkan karya tersebut dan akhir sekali kita akan membuat apresiasi terhadap karya kita. Okey, baik, Cikgu sudah bersedia ke? Ya, semestinya. Dan mungkin ada tambahan lagi, Cikgu. Okey, Cikgu nak terangkan pada Ria ialah, okey, cuba Ria tengok dekat atas meja kita ni. Ada beberapa karya yang dihasilkan oleh murid Cikgu di SK Sultan Hishamuddin Alam Shah. Okey, ini adalah karya yang dihasilkan oleh adik Husna menggunakan teknik mozaik. Kalau kita tengok secara keseluruhan, adik Husna menyusun secara bersebelahan kertas-kertas yang digulung. Kertas-kertas yang digulung ini disebut teknik quilling.
Teknik? Teknik quilling. Quilling. Quilling, dia gulung kertas tersebut. Okey. Kemudian tampal bersebelahan. Kalau tengok kat sini, tak bertindih pun. Betul cikgu. Kalau kita Dan ni tengok pun teknik yang sama juga cikgu. teknik yang sama. Tapi Quilling. dia boleh lihat, murid di rumah boleh lihat alat dan bahan yang digunakan berbeza. Macam karya yang pertama ni hanya menggunakan teknik quilling kertas. Manakala karya yang terdapat pada Kak Ria ialah ada gunakan batang aiskrim, ada guna kotak, ada guna kertas dan potongan kulit majalah. Maksudnya dekat sini ialah Ria, untuk menghasilkan satu karya, kita boleh membuat penerokaan terlebih dahulu alat dan bahan yang ingin digunakan sebelum menghasilkan sesuatu karya. Supaya apa Ria? Supaya kita dapat hasilkan karya yang menarik dan berkualiti. Ya, itulah dia. Baik, saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar untuk kita punya sesi pembelajaran pada hari ini. Tapi apa kata kita berehat dahulu, kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 2 di mana kita akan belajar mata pelajaran pendidikan seni visual mozaik. Tadi kita dah memperkenalkan guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Siti. Cikgu, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, ayuh kita amalkan dahulu SOP Cikgu. Memakai gel pembasmi kuman sebagai boleh. Tadi Cikgu dah guna sanitizer, tapi kita guna lagi Cikgu. Jarak kena jaga juga. Dan jangan lupa pakai pelitup muka ke mana jua anda pergi dan apa jua yang anda lakukan. Betul. Okey. Baik Cikgu, dan mungkin kita nak berkenalan dengan murid. Kita ada seorang murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Di belakangnya, belakang kita Cikgu. Belakang kita. Belakang kita. Betul. Kita ada adik Khalid Adib. Kita minta kali Adik untuk kenalkan diri. Hai Adik. Kenalkan diri Adik. Hai. Boleh perkenalkan diri Adik? Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu, Kak Ria dan kawan-kawan. Nama saya Khalid Adib bin Muhammad Khairul Nizam, murid tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan Sultan Hisamuddin Alam Shah, Kuala Lumpur. Okey Adib, hari mungkin, ini kita mungkin akan cikgu belajar kita boleh bersama tanya Adib. cita-cita Adib. Nak jadi apa besar nanti Adib? Askar. Askar. Pertahankan negara kita. Bagus. Baik Cikgu. Jom kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey Ria dan Adib, kita akan melakukan aktiviti penerokaan. Macam Cikgu terangkan tadi Ria, sebelum kita menghasilkan karya, kita perlu lakukan penerokaan untuk mengenal pasti alat dan bahan yang bersesuaian dengan aktiviti menggambar teknik mozaik. Okey, Adib dah bersedia? Dah bersedia Adib? Dah. Okey, Kak Ria dah bersedia? Dah. Okey, Semangat. Hari ni bagus. Hari ni Adib dan Kak Ria akan jadi pelajar cikgu. Okey. Jadi kita nak tengok Kak Ria dan Adib belajar bersama-sama siapa yang dapat meraih bintang yang paling banyak, sama ada Adib ke Kak Ria. Rasanya Kak Ria kot, kan Adib kan? Kita tengok. Okey, Adib. Okey, hari Adib dah, cikgu harap Adib dah bersedia dekat rumah. Okey, yang pertama cikgu akan terangkan berkaitan dengan pelbagai bahan yang boleh digunakan untuk penghasilan mozaik. Sebelum tu, kita nak tanya Adib. Adib, boleh tak terangkan kat cikgu maksud mozaik tu sendiri Adib? Silakan Adib. Teknik mozaik merupakan proses menyusun dan menampal bahan secara bersebelahan, tidak bertindih dan masih menampakkan latar. Wah, sangat lancar. Kita bagi 3 bintang dekat Adib. Wah, tahniah Adib.
Okey, sebelum kita hasilkan mana-mana karya, kita perlu tahu teknik apa yang kita nak aplikasikan. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan tentang dua jenis bahan yang boleh kita gunakan. Sama ada bahan secara semula jadi ataupun bahan buatan manusia. Okey, kalau kita tengok karya, okey, batang aiskrim Kak Ria. Batang aiskrim bahan buatan manusia ke semula jadi? Buatan manusia, cikgu. Wow, pandai. 3 bintang. 3 bintang untuk Kak Ria. Alamak, sama dah. Sama bintang Adik. macam mana Adik? Adik, lawan Kak Ria. Okey, seterusnya kita nak buat aktiviti susunan Kak Ria. Dalam menghasilkan mozaik kita ada pelbagai jenis susunan. Okey, Adik dah bersedia dengan alat di rumah Adik iaitu stiker. Ada tak Adik? Ada. Okey, Kak Ria pun ada. Cuba Ada Kak Ria juga. angkat stiker warna jingga. Okey. Alat dan bahan kita nak. Okey, Cik Adik pun dah terpaparkan. Adik ada stiker warna hijau. Wow. Kak Ria stiker warna jingga. Okey, kertas lukisan atau kertas A4 ada tak Adik? Kak Ria dah Seperti ada. ini. Oh, adik pun dah ada. Oh, Adik okey. Nampak tak? Adik dah lipat siap-siap. Kak Ria pun dah lipat siap-siap. Bagus, hebatlah student cikgu hari ni. Hebat sangat. Seronok cikgu. Okey, kita nak belajar susunan yang pertama. Susunan menegak. Menegak. Nampak cikgu buat susunan menegak. Okey. Nampak tak susunan menegak? Okey, cuba Adik dan Kak Ria susun stiker tadi secara menegak. Pastikan konsep mozaik iaitu bersebelahan, tidak bertindih dan ada sedikit ruang di antaranya. Okey, mula sekarang. Baik, Menegak. Gunakan 4 stiker. 4 stiker. Cepat-cepat. Siapa yang dah siap? Sebut, saya dah siap. Okey, nampak gaya Kak Ria. Kita tengok siapa yang dah siap. Adik ke Kak Ria? Adik ke Kak Ria? Mana satu ni? Okey, 4 stiker. Kita tengok. Sambil tu murid-murid boleh tengok susunan secara menegak. Nampak tak? Proses Kak Ria tengah hasilkan Kak Ria dah siap. Wow, Kak Ria dah siap. Cuba kita tunjuk kat kawan-kawan, kat murid-murid di rumah Kak Ria. Betul-betul lah, betul, cikgu. Sama-sama. Siaplah. Adik pun dah siap, Kak Ria pun siap. Wow, hebat. 3 bintang untuk Kak Ria dan 3 bintang untuk Adik. Okey, seterusnya Kak Ria dan Adik, kita nak buat susunan apa? Susunan berpancar. Cuba sebut Kak Ria. Berpancar. Kalau berpancar, cuba buat macam ni Kak Ria. Pum, pum. Nampak berpancar begitu. Okey, cara dia ialah ada satu bulat kat tengah, stiker kat tengah. Okey. Kita susun keliling macam bunga. Bunga, cikgu. Itu adalah susunan berpancar. Okey, belum mula lagi. Jangan main tipu. Okey, bila cikgu kata mula, baru Adik dan Kak Ria boleh mula. Okey, dah faham? Kak Ria tak sabar tu. Kak Ria dah tanya dah Adik bersiap. Okey, 1, 2, mula. Alright. Sementara Kak Ria dan Adik hasilkan susunan. Okey, murid-murid boleh tengok susunan berpancar. Dekat tengah ada satu, kemudian dia berpancar. Macam bintang. Seakan-akan bintang bunga. Okey, cikgu kira sampai 10. Siapa yang siap dulu? 1, 2. Cikgu buat saya rasa macam gementar ke Kak Ria? gementar, cikgu. Bagus. Rasa tu bagus. Menunjukkan kita ada perasaan. Okey, 4. Nampak Kak Ria saja nak bagi cikgu kira lambat-lambat. 5. Okey, Adik dah siap ke, cikgu? Belum lagi. Okey, 7. Alamak, macam nak bertindih lah, cikgu. Adik dah siap Kak Ria. Okey, tak apa Kak Ria. Okey, Kak Ria pun dah siap. Okey, Adik tunjuk Adik. Yang Kak Ria punya, yang Adik punya. Wah, Kak Ria pun dah siap. Adik pun dah siap. Okey, bagus. Cikgu bagi 3 bintang dekat Adik. Tapi dekat Kak Ria kita bagi 2. Alah, kenapa Sebab cikgu? Adik siap dulu. Alah. Tapi kualiti sama. Kita jangan pentingkan masa yang cepat. Kita pentingkan kualiti. Okey, susunan yang seterusnya. Nak belajar tak? Nak, cikgu. Kita nak buat susunan Adik. Adik, seronok tak dah dapat markah yang lebih tinggi daripada Kak Ria? Seronok. Tapi Adik, jangan lupa pertandingan masih diteruskan. Okey, susunan yang seterusnya Baik, cikgu. ialah
Beralun. Okey, adik cuba sebut beralun. Beralun. Okey, cuba buat tangan macam ni. Buat macam ni. Kak Ria pun buat sama. Nampak tak? Tangan kita beralun-alun, lemah gemalai begitu. Dia punya beralun macam ni, cikgu. Betul. Adik pun buat macam pergerakan ikan pun beralun. Betul. Okey, jom. Cikgu susun dulu. Jangan mula Kak Ria, adik. Jangan mula lagi. Jangan main tipu. Okey, kita nak susun beralun. Dia macam ombak kan? Ombak. Nampak tak? Oi, Abah. Macam ulat pun ada, cikgu. Macam ulat. Okey. Dah nampak? Okey. Nampak? Okey. 1, 2, mula. Okey, kita nak tengok. Siapa yang menang antara Adib dan Kak Ria. Harap-harap Kak Ria pula lah. Tadi dah Adib. Kak Ria nak Adib. menang. Bagi menang Adib. Bagi Kak Ria kalah. Okey. Alamak. Kak Ria pasti menang kalahkan adik. Okey, kita tengok. Kak Ria yakin Kak Ria menang. Okey, yakin. Boleh. Bagus. Okey, susunan beralun. Beralun. Seperti pergerakan ikan, pergerakan ombak. Wah. Kak Ria dah siap. Wow, Kak Ria dah siap dah, adik. Tapi kita nak tengok dulu kerja Kak Ria. Kita tengok Kak Ria. Wah, hebat. Tapi tak apa, kita tunggu adik. Okey, adik. Sebab ini adalah proses. Wow, patutlah adik lambat siap. Dia buat 2 alun. Wah, ni 1 alun je, cikgu. Ya, tapi dua-dua cikgu bagi markah 3 bintang. Kak Ria kita bagi 3 bintang. Adik pun kita bagi 3 Okey, bintang. tepuk tangan adik. Wah, hebat adik. Okey adik, boleh tak paparkan hasil karya adik yang bertajuk kek cawan? Cuba adik angkat. Kek cawan. Kita tengok. Tunjuk dekat kawan-kawan. Wah, hebat, cantik. Okey adik, cuba bagi tahu rakan-rakan di rumah dan Kak Ria alat dan bahan yang adik gunakan untuk menghasilkan mozaik kek cawan. Cuba terangkan alat dan bahan. Yang pertama menggunakan kertas warna. Okey, lagi? Batang aiskrim. Okey, betul. Seterusnya kertas lukisan kan? Betul tak adik? Betul. Okey, boleh tak adik tunjuk dekat Kak Ria macam mana adik gulung kertas warna tu? Okey, kita tengok ya Kak Ria macam mana adik adik kena gulungkan. ajar Kak Ria. Kak Ria nak belajar. Hasilkan karya macam adik. Okey, apa yang ada kat tangan adik? Oh, ada pensel dan apa lagi satu Kertas tu? warna. Okey, lepas tu cuba terangkan dekat kawan-kawan macam mana nak buat. Mula-mula kita letakkan kertas macam ni. Okey. Lepas tu? Lepas tu kita gulung. Gulung. Okey, kita gulung sampai habis kertas tu ya adik? Ya. Okey, cuba adik gulung sampai habis. Okey, gulung. Oh, lagi senang ya cikgu ya, macam tu. betul. Supaya pensel tu senang kita nak buat gulungan. Lepas tu buat apa adik? Kita tanggalkan kan daripada pensel tu kan. Cuba adik tunjuk dekat skrin. Okey, cuba adik tunjuk dekat skrin dekat kawan-kawan. Wow. Okey, cuba angkat hasil karya adik sebelah tangan. Dan satu lagi gulungan tadi. Okey. Nampak tak Kak Ria? Hasil gulungan tadi adik lekat secara bersebelahan. Tidak bertindih. Tapi nampak kan ada ruang sikit-sikit di antaranya. Okey. Bagus adik. Tahniah. Okey. Dua-dua murid cikgu hebat hari ni. Adik pun hebat. Kak Ria pun hebat. Okey Kak Ria. Adib sebenarnya ada hasilkan video proses penghasilan kek cawan tadi dari mula hingga habis. Okey Adib, boleh tak Adib bagi tahu dekat kawan-kawan supaya tonton video penghasilan Adib? Silakan Adib. Jemput kawan-kawan. Okey kawan-kawan, jangan lupa tonton video penghasilan Adib. Kawan-kawan, jangan lupa tonton proses penghasilan karya mozaik saya. Okey, terima kasih Adik. Kak Ria. Macam mana? Apa pandangan Kak Ria tentang Adik? Cantik saya tengok hasil karya kek cawan adik tadi dan saya tak sangka cikgu adik boleh hasilkan sebegitu cantik rupanya. Maksudnya kita dalam proses belajar. Bila kita belajar, kita aplikasi dan kita cuba dan insya-Allah kita dapat menghasilkan karya yang lebih menarik Kak Ria. Okey, so tadi cikgu dah ada berapa markah dah kat kita orang ni cikgu? Okey, secara keseluruhan
beza antara markah Adib dan Kak Ria hanya satu mata. Satu mata saja. Ya, nampaknya tahniah kepada Adib kerana mendapat mata yang terbanyak dalam penerokaan kita. Tetapi untuk Kak Ria, beza satu mata je. Itulah, persaingan cikgu. sengit. Dua-dua pelajar cemerlang. Adakah saya boleh mengalahkan Adib lagi lepas ni? Boleh kita jumpa untuk Okey. slot yang seterusnya. Alright. Supaya kita boleh dapat meningkatkan markah kita dari sehari ke sehari. Baiklah. Untuk anda jangan ke mana-mana. Terima kasih Adib. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 2 di mana mata pelajaran pendidikan seni visual mozaik. Dan bersama-sama tu Ria dia. kita ada Cikgu Siti pada hari ini dan juga Cikgu. Ya. Sebut pasal mozaik tadi Cikgu, kita dah belajar Penerokaan. penerokaan. Kita buat penerokaan. Kita ada teknik alunan, teknik susunan dia tu. kan susunan tu memainkan peranan penting ya Cikgu. Betul. Supaya kita dapat menghasilkan kepelbagaian dalam karya menggambar mozaik kita. Okey, tadi Ria, kita dah hasilkan penerokaan. Sekarang kita nak hasilkan karya. Wow, nampak tak? Dekat Ria dah ada satu. Kak Ria ada satu kertas keras. Cikgu pun guna kertas keras. Okey, antara lain alat bahan yang kita perlukan gunakan ialah gam. 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 Okey. Cuba Kak Ria tunjuk kat rakan-rakan rumah. Okey, cuba tengok gam cikgu dengan Kak Ria. Sama kan? Sama. Sebenarnya gam ni akan menghasilkan lekatan yang lebih kuat berbanding dengan gam yang ni. Jadi, kita akan tengok nanti gam mana yang paling sesuai. Okey, seterusnya kita ada alat bahan yang pelbagai Kak Ria. Kita ada manik. Kita ada perhiasan seperti ni. Okey, Kak Ria angkat apa tu? Ni dia macam Apa tu? bekas Telur. Telur. Bekas telur. Maksudnya Kak Ria, tak semestinya barang yang perlu dibeli. Betul. Barang kita semula pun boleh dah ada dekat digunakan. rumah. Betul. Minta dengan mak-mak dekat dapur. Betul. Mak, boleh tak nak bekas telur nak gunting? Tapi Kak Ria, masa okey. gunting tu perlu hati-hati supaya untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Okey, selain tu Kak Ria, kita ada batang aiskrim. Kita ada pencungkil gigi dan kita ada kertas warna. Okey Kak Ria. Kak Ria dah bersedia ke nak hasilkan karya nak tunjuk kat rakan-rakan kita? Sudah. Dan saya pasti bagus. murid-murid pun dekat rumah pun dah bersedia cikgu. Betul. Kalau murid-murid di rumah dah ada alat bahan, boleh lakukan bersama-sama dengan cikgu dan Kak Ria. Okey, langkah pertama ialah kita perlu melakar rupa. Okey, Kak Ria, kita ada bahasa seni rupa. Rupa apa yang kita nak lakar? Kak Ria, tengok kita nak lakar rupa nenas. Nenas. Cikgu pilih tema kita ialah buah-buahan tempatan, iaitu buah nenas. Cara melakar, cikgu guna marker. Tapi murid di rumah guna pensel kerana jika ada sebarang kesalahan kita boleh padam. Tapi cikgu tak guna pensel hari ini sebab kalau cikgu guna pensel dekat skrin TV awak tak kurang dapat melihat tak dengan jelas. Jadi cikgu akan melakar berupa asas nenas. Macam ni. Dia punya, kemudian dia punya apa ni? Daun kat atas tu kan? Daun dia cikgu. Nampak sengit dah cikgu. Ni adalah rupa nenas. Selepas kita dah hasilkan rupa, baru kita membuat aktiviti mengaplikasikan teknik mozaik iaitu menampat secara bersebelahan. Kak Ria, kita dah buatkan rupa, kita bagi dekat Kak Ria. Boleh cikgu. Ini adalah proses di mana guru akan membantu murid-murid yang kurang boleh melakar untuk memudahkan murid tersebut meneruskan proses. Jadi cikgu tak perlu lakar sebab cikgu dah biasa. So jadi Ria seorang je lah hari cikgu ni. bantu Ria. Bantu, Tapi sekiranya Ria dah pandai melakar, Ria tak perlu bantuan cikgu. Cikgu. Seterusnya Kak Ria. Murid-murid di rumah boleh gunakan kertas keras. Kenapa Kak Ria kita kena guna kertas keras? Kenapa cikgu? Sebab alat bahan yang kita gunakan hari ini seperti pencungkil gigi,
kaki, butang baju, batang aiskrim, dia ada berat dia. Jadi kalau kita guna kertas yang nipis, nanti berat tu menyebabkan karya kita tak boleh dipamerkan dengan baik. Betul tak karya? Cikgu. Okey. Jadi kita pilih kertas yang lebih keras untuk dijadikan dia punya asas. Okey, kemudian Kak Ria dah ada, cuba Kak Ria tunjuk rupa nenas tu. Okey, ni rupa nenas dah yang siap rupa nenas. cikgu lakar tadi. Okey, kemudian kita tampal. Jom kita tampal. Okey. Pada rupa nenas tersebut. Okey, jom cikgu. Okey, Kita Kak Ria mulakan, ambil gam. Kak Ria guna gam tu, cikgu nak guna gam ni. Kita tengok gam biasa yang kita ketahanan dia, tampal. cikgu. Kita tengok kesan dia. Okey, cuba Kak Ria tampal ni. Bekas Ni, telur ni. bekas telur. Cikgu pun nak satu nak cuba kejap boleh? Cikgu. Okey, cikgu. Okey, sapukan gam di kelilingnya. Okey. Lepas tu cikgu tampal. Cikgu tampal. Proses menampal ni kita perlu tampal dengan kemas supaya kita dapat hasilkan karya yang baik. Okey, proses kita ni mengambil masa. Jadi jangan murid-murid di rumah tak perlu tergesa-gesa untuk hasilkan karya. Kerana kita mengambil masa tertentu untuk menghasilkan satu-satu karya. Okey, okey. Jadi proses untuk hasil tampalan kita kering pun ada. Jadi kita perlukan sedikit masa untuk pastikan dia kering. Okey Kak Ria. Cuba Kak Ria angkat. Okey, Kak dia tak Ria. jatuh, cikgu. Tak jatuh. Cikgu punya? Jatuh. Cikgu punya? Jatuh. Sebab itulah adik-adik kena pakai gam yang lebih kuat. Okey, gam yang bersesuaian. Okey Kak Ria. Okay, cikgu ambil balik yang jatuh tadi. Okey. Kak Ria guna bekas telur. Teruskan Kak Ria. Teruskan. Kak Ria. Okey. Cikgu akan guna butang baju. Tapi bukan butang baju Kak Ria. Kalau cikgu guna butang baju Kak Ria lagi senang sebab butang dia besar. Okey, cikgu ada butang kecil-kecil. Okey, jom kita tampal. Okey, Kak Ria akan buat susunan mozaik secara susunan berpancar. Manakala cikgu akan susun secara berpusar. Tadi kita tak belajar berpusar, tapi cikgu nak tunjuk kesan susunan berpusar. Macam kalau kita pening tu kan, kalau kita tengok animasi pening tu berpusar-pusar tu kan. Itu dah berpusar. Okey, kita mula. Cikgu pun nak guna gam yang lebih kuat macam Kak Ria tadi sebab cikgu tak nak butang-butang cikgu jatuh. Okey. Kita tampal perlahan-lahan. Kak Ria nak tanya, masa Kak Ria hasilkan karya, Kak Ria rasa perlu kesabaran tak Kak Ria? Perlu cikgu. Kita kalau nak buat benda ni, kita tak boleh tergesa-gesa cikgu. Ya, betul. Di samping kita belajar subjek pendidikan seni, sebenarnya kita ada mengaplikasikan nilai murni, iaitu sabar, berhati-hati, fokus. Jadi ada pelbagai nilai murni yang kita belajar semasa menghasilkan karya seni kita secara tidak langsung. Betul tak Kak? Betul. Kalau tengok ni cikgu cakap tapi Kak Ria buat kerja. Itu menunjukkan apa? Saya Kak Ria fokus. Bagus. Murid macam ni yang cikgu nak. Cikgu nak murid-murid adik-adik kat rumah contohi Kak Ria. Fokus. Dan dia tengok cara Kak Ria tampal. Sangat berhati-hati. Okey Kak Ria, masa menggunakan gam yang lebih kuat ni Kak Ria, dia akan melekat dekat tangan Kak Ria. Betul tak? Betul cikgu. Tak apa, nanti kita boleh cuci. Betul tak Kak Ria? Betul. Okey, cikgu dah bercakap, cikgu berlupa buat karya cikgu. Kak Ria dah nak siap dah cikgu. Jangan dah siap dulu, bagilah cikgu siap juga. Kak Ria dah nak siap dah ni. Kak Ria nak dapat bintang cikgu. Oh, patutlah. Sebab tadi Kak Ria, bintang. sebab tadi adik-adik dia dapat banyak bintang daripada Kak Ria. Nak lawan adik macam ni. tu kan adik-adik? Okey, betul-betul. Tadi cikgu cakap dekat Ria bahawa kalau nak dapat bintang ni kita melalui proses. Maksudnya Ria nak tingkatkan bintang Ria lah ni. Ya, cikgu. Okey, baguslah. Sebab betul, saya tak mahu mengaku kalah cikgu. Ya, betul. Kita maksudnya kat sini adalah persaingan secara sihat. Betul, cikgu. Jangan pula Ria nak menang, Ria pergi dekat adik, gaduh. Tak boleh, cikgu. Itu persaingan secara tidak sihat. Kita nak persaingan yang secara sihat. Okey. Jadi saya boleh ambil yang ni cikgu, letak boleh. kat atas. Kak Ria boleh pilih mana-mana bahan yang Kak Ria suka untuk teruskan. Jadi Kak Ria nak
teruskan dengan kita panggil apa ni cikgu? Ni macam okey macam ni cikgu. Berbola kapas. Berbola kapas. Warna-warni adik-adik, cantik. Okey, macam ni kita dah boleh dapatkan dekat kedai sebaneka. Tapi kalau tak ada berbola ni dekat rumah, ambil je kapas ataupun buat teknik quilling macam adik-adik tadi. Boleh gulung-gulung teknik quilling, susun secara mozaik. Okey, cikgu teruskan. Kak Ria pun teruskan. Oh, cikgu. Nak terjatuh cikgu. Kak Ria tadi kan, adik-adik ada cakap, dia ada pesan kat kita yang dia ada buat video. Video. Jadi Boleh macam tengok video nanti dia, kita cikgu. boleh tengoklah video tu. Okey. Okey Kak Ria, sambil tu kita nak cakap tentang bahasa seni. Okey, tadi cikgu Boleh, cakap cikgu. rupa nenas yang kita lukis. Cuba Kak Ria sentuh. Okey, cuba sentuh. Ada rasa macam jalinan tak? Ada cikgu. Dalam bahasa seni ada jalinan. Bila kita sentuh ni kita rasa ada kasar-kasar ni, maksudnya jalinan sentuh. Murid-murid, jalinan sentuh. Tapi kalau jalinan yang kita nampak je, kita panggil jalinan tampak. Kalau yang kita boleh sentuh, jalinan sentuh. Jalinan yang kita nampak, tampak. Ya, betul. Okey. Seterusnya ialah kita nak tengok kenapa Kak Ria menggunakan warna-warna kapas tadi, warna yang berbeza sebab kita nak hasilkan kesan kontra. Kalau kertas Kak Ria warna putih, tak bolehlah kita gunakan bahan yang berwarna putih. Nanti warna tu tak timbul, rupa tu pun tak timbul. Okey, macam ni cikgu tunjuk contoh Sambil Kak Ria buat hasilkan karya, cikgu terangkan. Okey, tengok kat sini hasil karya menggunakan pelbagai alat dan bahan iaitu batang aiskrim, berbola kapas ni. Seterusnya disusun secara bersebelahan. Ada sikit-sikit je ruang di antaranya. Okey, rupa yang dihasilkan adalah kek cawan. Manakala Kak Ria tadi menghasilkan rupa nenas. Okey, kat sini ada imbangan. Imbangan simetri di mana sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah sama saiz. Okey. Cantik cikgu. Jom kita tengok hasil karya Kak Ria. Okey Kak Ria. Okey. Untuk hasilkan satu-satu karya Kak Ria, mengambil masa tertentu tak? Ambil cikgu. Nampak Kak Ria susun satu-satu. Kalau Sebab cikgu saya nak tengok, pastikan cikgu karya saya cantik. Cantik, nenas saya ni cantik. Betul. Okey. Kalau cikgu tengok hasil karya Kak Ria sangat bagus. Kak Ria mengaplikasikan konsep mozaik iaitu susun secara bersebelahan. Kak Ria tak susun secara bertindih. Betul. Sebab kalau susun bertindih itu adalah teknik lain iaitu collage. Kita tak belajar collage hari ni. Kita belajar mozaik. Mozaik sahaja. Susun sebelah tak bertindih. Macam tu. Kak Ria teruskan. Mengambil masa agak lama. Kadang-kadang untuk satu sesi menghasilkan karya, kita tak sempat menghasilkan karya dalam satu sesi. Kita boleh sambung Kak Ria. Bukanlah hari tu kita belajar, kita kena siapkan hari tu juga. Betul cikgu. Sebabnya kita perlu teliti, kita perlu sabar. Betul tak Kak Ria? Betul cikgu. Okey Kak Ria, kat sini kita ada pencungkil gigi. Tak semestinya menggunakan pencungkil gigi yang kita dibeli ke kedai. Kita boleh keluar dekat rumah kita. Kita cari bahan semula jadi seperti ranting-ranting kayu, daun-daun dan sebagainya Kak Ria. Okey, baik cikgu. Saya pasti anak-anak murid pun tengah teruja. teruja dan betul. rasa macam seronok sangat cikgu. Okey, dekat rumah tu. Tapi kita nak berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Tapi sebelum tu jom kita saksikan dahulu karya murid. Silakan.
KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini untuk slot tahap 2, kita belajar mata pelajaran pendidikan seni visual bersama dengan Cikgu Siti. Dan tadi, masa kita berhenti rehat tadi Cikgu, kita dah pun saksikan karya murid daripada adik, kawan Kak Ria juga, iaitu adik Khalid Adib. Betul. Murid Dahsyat tahun 4 adik. SK Sultan Syamsuddin Alamsyah. Untuk jadi macam Adib, kita melalui satu proses, iaitu proses belajar. Bukan untuk kali pertama kita belajar, kita dah pandai. Kita perlu belajar, aplikasikan kemahiran untuk menjadi lebih baik, Kak Ria. Okey, Kak Ria. Tadi Kak Ria dah buat karya. Cikgu tengok betul-betul fokus. Ya, Cikgu. Okey, boleh tak tunjuk dekat adik-adik dekat rumah hasil karya Kak Ria? Ya, bersedia adik-adik? Okey, saya sebenarnya rasa gementar sebab saya takut makan sikit daripada cikgu. Jangan takut. Kita dah tengah dalam proses. Ya, cikgu ni. Itulah hasil karya Kak Ria yang menggunakan mengaplikasikan rupa nenang. Ya, cikgu. Okey, Kak Ria, cuba cerita sikit dekat murid-murid kat rumah, kawan-kawan kita kat rumah, bagi tahu dekat adik sekali apa yang Kak Ria guna. Okey, Kak Ria guna bekas telur. Okey. Okey, ni bekas telur. Kita susun macam bentuk berpancar tadi Okay. Sebab kita tahu nanas texture dia cikgu. Betul. Dia ada jalinan apa tadi Kak? Kak Ria? Jalinan sentuh. Sebab cuba Kak Ria sentuh. Okey, nampak rasa kan? Rasa cikgu. Rasa macam naik turun. Itu adalah jalinan sentuh. Ni macam seolah-olah nanas yang betul cikgu. Betul. Tapi nanas yang betul ada duri lah Kak Ria. Bahaya. Okey. Serunya yang atas tu tadi berbola kapas tu kan? Berbola Kak Ria kapas. susun mengikut warna. Tengok susunan Kak Ria. Tak bertindih langsung. Yang bawah sekali macam susunan batu-batu tu Kak Ria guna stiker putih. Seterusnya menghasilkan satu gambar yang sangat menarik. Stiker putih. Wow. Okey Kak Ria. Kita nak tanya Kak Ria. Okey, nenas ni ada imbangan tak? Ada. Betul tak? Imbangan simetri. Sebab apa? Sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama saiz dia. Okey Kak Ria. Okey, cikgu nak tunjuklah juga karya cikgu. Asyik karya Adib je. Cikgu pun nak tunjuk karya cikgu. Okey, silakan cikgu. Ini adalah hasil karya cikgu yang menggunakan butang baju. Jadi butang-butang baju yang dekat rumah, dekat baju-baju yang tak guna tu, ambil simpan. Sikit-sikit jadi banyak. Lepas tu boleh gunakan untuk proses menggambar teknik mozaik. Okey Kak Ria, cuba tengok kat sini. Susunan yang kita gunakan adalah susunan pusar. Nampak mula daripada tengah. Pusing. Sampailah ke hujung. Sampai hujung. Okey, lepas tu cikgu gunakan hiasan lain untuk hasilkan di bahagian atas nenas ni. Okey, cikgu pun gunakan stiker macam Kak Ria, tapi susunan cikgu berbeza. Jom kita tunjuk dekat kawan-kawan perbezaan karya kita. Okey, kita menggunakan tema yang sama, iaitu rupa nenas, tapi bahan yang berbeza. Bahan yang berbeza. Betul tak Kak Ria? Betul. Hasilnya sangat menarik. Murid-murid boleh penuhkan kawasan di semua kawasan karya. Okey, tetapi pastikan ada ruang-ruang sedikitlah sebab kita mementingkan ruang supaya rupa tersebut timbul Kak Ria. Betul cikgu. Okey. Kalau macam ni kita tengok pula kan. Okey, kalau Kak Ria dalam buku teks dekat sekolah, buku teks tahun 4, tema yang digunakan ialah kek cawan. Jadi murid menghasilkan kek cawan. Tetapi sebenarnya Kak Ria, tak semestinya kita hanya menggunakan tema kek cawan. Buku teks tersebut hanya sebagai panduan. Murid boleh kreatif sendiri untuk memilih tema atau rupa yang menarik untuk menghasilkan karya-karya yang lebih berkualiti. Okey Kak Ria. Okay, kat sini ada contoh karya yang dihasilkan oleh Dania Nurina, murid tahun 4 di sekolah cikgu. Okey Kak Ria, kita nak tanya Kak Ria. Okey, kalau sebenarnya kalau kita nak buat carian maklumat semua ni, kita boleh buat dekat mana? Kita sebenarnya Kak Ria, kita boleh hasilkan carian di Sumberku. Selaras dengan program
Perkasaku. Dekat situ Kak Ria, pelbagai maklumat bukan sahaja berkaitan dengan topik kita pada hari ini iaitu mozaik, tetapi maklumat-maklumat lain berkaitan dengan tema-tema lain, subjek lain dan sebagainya. Maklumat hanya berada di jari anda. Okey, baiklah, dan mungkin terakhir kali ni cikgu, rumusan bagi pembelajaran kita pada hari ini cikgu, Okey, silakan. secara keseluruhannya. Okey, cikgu ingin membuat rumusan. Yang pertama adalah pentaksiran bilik darjah Adib dan Kak Ria. Kedua-duanya menghasilkan karya yang sangat menarik dan memberi fokus semasa guru mengajar. Jadi, Adib mendapat bintang yang sama banyak macam Kak Ria. Walaupun tadi pada awalnya Kak Ria kalah. Betul. Tetapi selepas menjalani beberapa proses di mana cikgu membantu Kak Ria untuk meningkatkan kemahiran, Kak Ria telah menunjukkan peningkatan. Tahniah juga kepada Terima Kak Ria kasih, dan cikgu. pesanan kepada murid di rumah untuk anda sentiasa meningkatkan kemahiran dari hari ke hari untuk mencapai pentaksiran yang lebih tinggi. Okey, insya-Allah cikgu, dan kita sama-sama doakan murid-murid yang bersama kita hari ini Ya, untuk betul. sesi pembelajaran cemerlang kesemuanya Betul. cikgu. Bukan Ya. sahaja dalam subjek pendidikan seni tetapi dalam semua subjek yang diajar di sekolah. Sebab apa Kak Ria? Sebab tak lama lagi sekolah dah nak buka. Yeay, kita nak kembali ke sekolah. Ya, baju muat lagi ke tu? Dan mungkin pesanan cikgu kepada guru pula. Murid, Guru pun kena bersedia juga Ya, cikgu. betul. Murid-murid nak kembali ke sekolah cikgu. Okey, pesanan cikgu, pastikan kita berlatih daripada sekarang, bangun awal. Sebab selama ni mungkin ada di antara kita yang dah terbiasa dengan rutin harian yang berbeza, sedikit berbeza. Jadi berlatih bangun awal. Kita buat apa? Kita kena bangun awal supaya kita sampai tepat pada masanya. Okey, selain itu pastikan badan kita telah bersedia Betul. untuk berada di sekolah, dan jangan lupa walaupun kita dah boleh kembali ke sekolah, SOP perlu dijaga. Okey, baik, terima kasih Cikgu Siti Ya, sudi sama-sama, bersama-sama Kak dengan Ria. kami pada hari ini, dan diharapkan murid-murid di rumah mendapat orang kata pengajaran ilmu ya. yang bermanfaat untuk kita aplikasikan di masa akan datang, Betul, insya-Allah. insya-Allah. Baik, kita jumpa lagi untuk slot akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mahu menghasilkan mozaik, haruslah ikut langkahku dulu. Mari kita bermula. Kata sudah ku kata, jangan melawan kreativiti. Mau ku tunjuk aja bila nak berkarya nanti. Tapi sebelum itu renungkan langkah rupa apa saja, dengan tema dan cerita. Pilih bahan yang terbaik untuk karya, dan dirimu perlu tahu, luangkan masa tertentu, susun tanpa bersebelah tak berdiri. Jika mahu menghasilkan Didik TV KPM